Okey. Maksudnya di sini saya nak ambil rumusannya. Rumusan. Pertama ialah, walaupun saya tak cerita di depan tadi, sebelum terjadi perjanjian Aqabah, sebelum jadi perjanjian Aqabah, Rasulullah selalu berdakwah di Mina. Kerana di Mina ni tempat berkumpul para jemaah haji zaman jahiliah. Jadi Rasulullah pi. Antara sebab dakwah macam ni lah kumpulan-kumpulan daripada Yasrib tertarik. Anak jadi sebelum peristiwa perjanjian Aqabah tu. Tapi apa yang dibuat oleh Abu Lahab? Abu Lahab sentiasa duk follow Nabi. Dia tengok Nabi pi tempat kumpulan tu, bila Nabi tinggal kumpulan tu, dia pi timbal. Dia pi tindan. Budak tadi cerita apa kat kamu? Dia cerita pasal ni Islam macam ni, macam ni, macam ni. Tak payah dengar, tak payah percaya. Bukan orang lain nak saudara aku tu, pembohong tu. Nabi tinggalkan satu waktu tu, dia pergi pula. Kawan tu cerita apa tadi? Cerita macam ni, macam ni. Tak payah dengar, tak payah percaya. Anak saudara aku itu, ni. Itu yang berlaku. Baik. Rumusan yang saya nak bawa ialah, apa yang berlaku kepada Rasulullah berlaku pada kita hari ini. Pertama sekali, bila ada golongan-golongan tertentu yang Allah letakkan pada kumpulan ni untuk menyampaikan kebenaran dalam beragama. Ni Islam nak, ni Islam yang sebenar, ni syariat yang sebenar, ni aturan yang sebenar, pasti ada golongan-golongan yang datang timbal balik. Tak kiralah nama golongan apa, yang pastinya mereka ni tak senang dengan Islam, memusuhi Islam, mereka akan cuba buat yang sebaliknya. Bila ada orang cerita Islam yang sebenar, mereka akan datang mengelirukan. Bila orang cerita Islam yang sebenar, mereka akan datang untuk menyalahfahamkan Islam yang diajak sebelum ni. Akan ada golongan-golongan macam ni seperti yang Abu Lahab buat. Bagaimana dengan mesyuarat di Darun Nadwah? Tujuan dia nak merencatkan gerakan Nabi. Sebab mereka tahu bila ketua terbunuh, maka akan hilanglah semangat anak-anak di bawah pimpinan. Sebab tu kita kena bunuh Nabi. Bunuh Nabi akan hilanglah semangat. Bunuh ketua akan hilanglah semangat. Apa yang nak dibuat tu, tangkap. Ini pasti akan berlaku kepada pejuang-pejuang Islam. Yang pastinya sebelum nak merosakkan Islam, mengelirukan Islam, menghancurkan Islam, satu meeting perlu dibuat. Musuh Islam ni bukan saja-saja kita serang, dia tak bodoh. Kita kelirukan, jom kita kelirukan, dia tak bodoh. Mereka nak kelirukan ke, mereka nak hancurkan ke, mereka nak serang ke, mereka nak manipulasikan, mesti ada meeting. Ni okey, ada iklan sikit. Dia tulis dalam kurungan ni Jeep, maksudnya bukan kereta lah, JIP, Jeep. Plate numbernya BCN, bacok cendol nasi lemak. BCN 9605. BCN 9605 dalam kurungan Jeep. Warna tak cerita. Kalau kereta tu insya-Allah ada lah, Jeep. Kalau ada yang berkenaan, minta tolong alihkan kenderaan anda untuk memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih. Baik, meeting, mesyuarat. Mereka ada perancangan, mereka ada strategi. Nak buat ni bukan benda kecil. Sebab apa? Nak kelirukan Islam, bukan benda kecil. Nak hancurkan Islam, bukan benda kecil. Nak manipulate Islam, bukan benda kecil. Tetapi memerlukan mesyuarat, memerlukan meeting, memerlukan perancangan. Kalaulah dirasakan membunuh Muhammad itu satu perkara yang tak perlu di meeting, mereka boleh bunuh terus. Tapi ni benda besar, benda yang kita jaga betul-betul dengan teliti. Meeting, 100 orang panggil, seluruh pembesar membunuh satu orang. Tapi kerana orang ni penting, tak boleh buat main-main. Silap langkah, kita yang kena. Dan untuk pejuang Islam dah ada dalam Anfal 30. Orang yang betul-betul dikatakan pejuang Islam, maksudnya kena terima 3 benda tadi.
Kalau kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang angkuh, yang zalim, liyusbituka, sama ada kamu akan ditangkap, au yaqtuluka, kena bunuh, au yukhrijuka, akan diusir. Berapa ramai ulama-ulama dalam sejarah hanya kerana mempertahankan kebenaran mereka ditangkap. Sejarah imam-imam mazhab, imam mazhab, Imam Hanafi kena, Imam Ahmad kena, hanya kerana mempertahankan kebenaran. Nak mempertahankan kebenaran kena cambuk. Imam Ahmad tu hanya kerana tak mau mengatakan Quran itu makhluk. Zaman tu dipimpin oleh Mu'tazilah menguasai sampai kepada pemerintah berfahaman Mu'tazilah yang mengatakan Quran tu makhluk. Minta Imam Ahmad pun kata demikian, Quran tu makhluk dak. Kena tangkap, kena cambuk, kena tangkap, kena cambuk, hanya kerana mempertahankan kebenaran. Imam Nawawi pernah diminta mengeluarkan fatwa supaya apa? Supaya diperbolehkan menggunakan harta rakyat untuk tujuan peperangan. Tetapi Imam Nawawi kata, macam mana boleh aku keluar fatwa tersebut, tapi dengan syarat guna harta pemerintah dululah. Habis harta pemerintah baru boleh guna harta rakyat. Ni nak suruh perhabis hak rakyat, hak pemerintah tak mau usik. Marah, tangkap. Begitu juga dengan Imam Al-Izz Abdul Salam yang dipanggil Sultanul Ulama. Pasal apa Sultanul Ulama? Sebab diminta fatwa lebih kurang lah, guna harta rakyat untuk tujuan peperangan. Dia kata aku boleh keluar fatwa, tapi kerajaan kena perhabis dulu hak dia ada. Marah. Lalu dia diusir. Bila diusir apa jadi tuan-tuan? Kalaulah penduduk tu ada 100,000, kita letak 100,000. Bila dia keluar, separuh 50,000 ikut dia keluar. Sudah. Habis dah separuh tak ada rakyat ni, nak perang lagu mana? Tak jadi, panggil dia balik. Tu taraf ulama dulu. Dia keluar, separuh rakyat tu keluar ikut belakang dia. Hari ni seorang ulama kalau kena lagu tu, mampu piyah, berani sangat nak cakap gedegang-gedegang sangat, kena jail 14 bulan contoh. Makanlah nasi free dalam tu. Kita tak ada masalah lah, tak terkesan pun tak. Banyak ulama-ulama besar, ada yang ditangkap, dibunuh, biasa. Ramai ulama dibunuh. Contoh Sa'id bin Jubair zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu kan. Sa'id bin Jubair ni tabi'in besar, singa pun tak berani. Bila orang jumpa dah tempat dia tu, pengikut Hajjaj jumpa dah, bila pergi dekat, ada singa, tak berani nak masuk sebab singa. Tapi dia duduk sebelah singa tu, Sa'id bin Jubair. Ni nak cakap orang alim, orang yang bertakwa, haiwan segarang singa pun tak ada masalah bagi dia. Tapi kena bunuh juga. Banyaklah. Tu zaman tabi'in lagi start bunuh orang dah. Lepas tu kalau zaman hak pertengahan ulama dibunuh, ulama diusir, ramai ulama kan ambil, kita panggil apa ni, hak ditolak di tempat kita ni, kemudian kena pergi duduk di lain. Macam contoh Dr. Yusuf Al-Qardawi kan. Dr. Yusuf Al-Qardawi asal dia warga negara Mesir. Sekarang dia duduk mana? Bukan sekarang dah, lama dah. Dia duduk Qatar kan. Dia duduk Qatar, cari perlindungan di Qatar. Sebab dia tak diterima dah di Mesir. Ini contoh yang diusir, kena cari perlindungan di tempat lain. Jadi satu-satu tempat yang kita kata memuliakan ataupun menghormati lagi jasa-jasa dia, karya-karya dia tu, berilah perlindungan pada dia. Contoh yang berlaku pada kita itu, datang pendakwah terkenal dari India tu kan, nama apa, Dr. Zakir Naik. Contoh dia menghadapi masalah di tempat dia, diminta cari perlindungan, kita cari perlindungan. Macam itulah, biasalah. Ni orang yang betul-betul berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sedikit sebanyak pada malam ini dapat memberikan ilmu dan juga pengetahuan kita berkaitan dengan sirah ataupun sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah.
Yang kurang tu datang dari diri saya sendirilah. Kelemahan dan kesalahan tu datang dari diri saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan mempermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita, terutama dalam beragama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله